perlunya bijak menyingkapi perbezaan pendapat. Masjid bukan institusi politik dan tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Namun, Jumaat lepas, mimbar Jumaat Selangor membicarakan khutbah yang amat dekat dengan senario politik umat Islam di negara ini. Khutbah itu bertajuk Bijak Menyingkapi Perbezaan Pendapat. Jom Channel telah menyiarkan sebahagian daripadanya Jumaat lalu. Hari ini, Jom Channel merentas sebahagian intipati penting dalam mimbar Jumaat itu. Menurut khutbah tersebut, perbezaan pandangan berpunca daripada pengaruh seseorang atau sesuatu kumpulan tentang pengalaman, persekitaran, pengetahuan, kemahiran dan kesedaran mereka. Antara faktor yang menyebabkan timbulnya isu perbezaan dan perselisihan adalah sikap seringkali menonjolkan pemikiran dan paradigma kumpulan masing-masing, tidak meraihkan ideologi politik lain walaupun ianya tidak bertentangan dengan syariat. Suka dan merasa hebat apabila disanjung. Sentiasa merasakan pandangan kita sahaja betul dan yang selainnya adalah salah. Ini realiti berlaku pada hari ini. Terjadinya perselisihan dan perbalahan isu ideologi politik sama ada secara maya di media-media sosial maupun berlaku di alam nyata dengan pendekatan fitnah, kecam-mengecam, hina-menghina, mencaci kepribadian seseorang, memperlekehkan individu, kumpulan atau organisasi tertentu. Ia seolah-olah menjadi amalan biasa dalam kehidupan tanpa merasa bersalah atau berdosa. Apabila sesuatu isu hangat diperkatakan, maka wujudlah pendekatan merendah-rendahkan maruah dan paling menyedihkan ia membuka keaiban sesama Muslim. Mimbar menyeru agar perbezaan pandangan didasari dengan semangat mencari kebenaran, berbincang secara harmoni bukan bertanding mencari yang menang atau yang kalah. Menurutnya, semua pihak harus menjauhi diri daripada membuat fitnah dan kenyataan provokasi serta perbuatan yang menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam masyarakat dengan menghina sesuatu kumpulan, budaya, etnik, organisasi atau agama dengan mencetuskan sentimen politik perkauman. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 93 yang bermaksud, dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, iaitu menurut undang-undang peraturannya, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, iaitu menurut undang-undang peraturannya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan. Mimbar menyarankan agar perbezaan tidak didasari oleh hawa nafsu, sebaliknya berusaha untuk mencari kebenaran dan keredaan Allah. Kaum Muslim perlu bijak menangani dan menguruskan perbezaan ideologi politik berdasarkan masa, situasi dan tempat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 118 yang bermaksud, dan kalaulah Tuhanmu, wahai Muhammad, menghendaki, tentulah Dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi Dia tidak berbuat demikian dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Mimbar menjelaskan bahawa Allah boleh menciptakan manusia dalam satu pola dan corak pemikiran sahaja. Namun dengan sifat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Allah berikan peluang kepada manusia untuk merasai kemanisan berbeza pendapat. Perbezaan pendapat menjadikan sudut pandang kita semakin luas. Jadikanlah perbezaan pendapat itu dapat memartabatkan dan memberikan kekuatan kepada ummah. Ini kerana semua perbezaan pendapat dan pandangan berasaskan kepada dalil dan pemikiran yang kritis. Oleh itu, kita dapati sebahagian daripada pemikir Islam menyatakan perbezaan itu jalan kepada perpaduan. Ia membina kekuatan setiap aliran supaya dapat mengambil faedah dan manfaat daripada aliran yang lain. Akhirnya, ia membentuk pemikiran yang matang dan sejahtera. Kesimpulannya, umat Islam diseru menjauhi permusuhan, pertentangan, pertikaian dalam sesuatu isu, lebih-lebih lagi dalam isu ideologi politik. Kita perlu bijak dalam meraihkan perbezaan pendapat, lebih-lebih lagi dalam isu politik yang bersifat ijtihadi. Perbezaan serta perselisihan pendapat hendaklah diuruskan dengan baik dan betul. Orang-orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang paling suka mencari dan membuka ruang permusuhan antara sesama manusia, kecuali orang-orang yang sentiasa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut oleh mimbar Jumaat pada 27 Januari lalu tidak mungkin dapat dinafikan kebenarannya, kecuali oleh pihak penunggang agama yang perasan dirinya sahaja yang benar dan orang lain salah. Seperti yang disebut oleh khutbah Jumaat itu, neraka itu akan dipenuhi oleh mereka yang berdosa kerana berdusta.
Sesungguhnya balasan Allah Subhanahu Wa Taala di hari pengadilan amat perit, bukan sekadar pedas sebab termakan cili.